si Ikegu. Saya nak tinggal di sini. 23 orang pelajar dari Sekolah Tinggi Heidelberg, sebuah sekolah berprestij di Jerman, enggan meninggalkan kawasan rehat dan rawat R di Lebuh Raya, Malaysia. Cikgu Sophie Miller, seorang guru sejarah dengan pengalaman mengajar selama 28 tahun, berasa panik dan serba salah. Ini adalah situasi yang tidak pernah dialaminya sepanjang membawa pelajar melawat ke 12 negara Eropah sebelum ini. Di Jerman, untuk menggunakan tandas awam, Anda perlu membayar 70 sen euro, kira-kira 3,50. Di stesen rehat Perancis, sebungkus sandwich yang ringkas berharga 8 euro, kira-kira 40 sen dian. Tetapi Malaysia sangat berbeza. Tandas percuma yang bersih dan dengan hanya RM15, Anda boleh menikmati hidangan lengkap yang lazat, Wi-Fi 5G percuma, malah ada surau yang indah dan gerai kraft tangan. Ini bukan tempat rehat Lebuh Raya, ini taman tema kan? Cikgu Sophie, yang dahulunya tersenyum sinis apabila mendengar cadangan lawatan ke Asia, kini suaranya semakin perlahan menahan malu. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sering tersenarai antara yang terbaik dunia dari segi kecekapan imigresen dan keramahan staf, manakala lapangan terbang Frankfurt di Jerman sering ketinggalan dalam carta kepuasan pelanggan. Angka membuktikan kuasa lunak soft power Malaysia dan segalanya bermula dari lapangan terbang, namun mencapai kemuncaknya di kawasan RR Lebuh Raya. Kini saya dedahkan rakaman 72 jam yang penuh kejutan bagi pelajar sekolah elit Jerman ini di Malaysia. Langgan dan tekan butang suka adalah motivasi besar untuk kami berkongsi kisah ini. Sila tekan butang itu sekarang. Hai semua, saya Sophie Miller. Saya telah mengajar sejarah di Sekolah Tinggi Heidelberg, Jerman selama 28 tahun. Sekolah kami adalah antara yang terbaik di Jerman, di mana 95% graduan berjaya masuk ke universiti ternama. Sejak 15 tahun lalu saya bertanggung jawab mengetuai program lawatan sambil belajar antarabangsa ke seluruh Eropah. Pada musim luruh 2024, lembaga sekolah buat pertama kalinya mencadangkan lawatan ke Asia, destinasinya Malaysia. Sejujurnya saya pada mulanya keberatan. Walaupun saya dengar ia sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian budaya menara berkembar, dan makanan, saya meragui, adakah infrastruktur dan sistem pendidikannya mampu menandingi Jerman. Namun atas permintaan hangat para pelajar dan persetujuan ibu bapa, jadwal perjalanan ditetapkan. Saya membawa 23 pelajar berusia 17 tahun menaiki pesawat ke Malaysia. Kami tiba di KLIA Terminal 1 pada jam 4.30 petang. Semasa turun dari pesawat, saya berpesan kepada pelajar, baiklah, semua pemeriksaan imigresen dan pengambilan bagasi sekurang-kurangnya akan mengambil masa 1,5 jam. Fikirkan saja keadaan di lapangan terbang Frankfurt, jadi bersabarlah. Tetapi ramalan saya meleset sama sekali. Sistem autogate, pintu otomatik untuk warga asing mengimbas paspor dan wajah hanya dalam masa 15 saat. Kesemua 23 orang selesai melepasi imigresen hanya dalam masa 12 menit. Masa pengambilan bagasi lebih mengejutkan. Skrin elektronik di atas, penghantar bagasi memaparkan status ketibaan beg dengan tepat. Kami mendapat semua bagasi dalam masa 8 menit. Cikgu, ini betul-betul lapangan terbang antarabangsa, katanya pelajar bernama Markus. Kali terakhir di Frankfurt tunggu beg saja dah makan masa 40 menit. Saya juga terkejut tetapi tidak mahu mengakuinya. Mungkin ini bukan musim puncak. Kalau lapangan terbang Asia kurang orang biasanya memang laju dalih saya. Namun apabila kami memasuki ruang ketibaan, alasan saya hilang kredibiliti. Kawasan itu penuh sesak dengan manusia, namun segalanya teratur. Di satu sudut terdapat pameran kebudayaan batik Malaysia, di mana pelancong boleh mencuba mencanting batik. Di merata tempat terdapat kerusi rehat dengan pengecas USB dan Wi-Fi percuma. Malah ada ruang solat yang luas dan bersih, serta taman mini di dalam bangunan. Cikgu, tengok tandas ni, jerit pelajar perempuan Hana. Di pintu masuk tandas terdapat skrin elektronik yang memaparkan kekosongan kubikel secara masa nyata. Wanita 15 bilik 7 sedang digunakan 8 kosong. Ini adalah sistem yang tidak pernah kami lihat di Jerman. Ini cuma menunjuk-nunjuk teknologi saja, fungsinya belum tentu bagus. Saya masih bersikap defensif, tetapi pandangan mata pelajar sudah berubah. Mereka mula meneroka lapangan terbang, mengambil gambar, dan membuat panggilan video dengan teruja. Saya hanya mahu cepat-cepat ke hotel untuk menamatkan suasana janggal ini. Perjalanan dari KLIA ke hotel di pusat bandar Kuala Lumpur mengambil masa kira-kira 1 jam. Pemandu pelancong tempatan mencadangkan agar kami berhenti makan malam di kawasan rehat dan rawat RR di Lebuh Raya. Walaupun tak setanding stesen rehat autobahan di Jerman, bolehlah pelajar alas perut sedikit, fikir saya sambil mengangguk. Namun saya kemudiannya mengalami kejutan budaya terbesar dalam hidup saya.
Bas memasuki Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Kira-kira 30 menit kemudian, pemandu mengumumkan, kita akan masuk ke kawasan rehat dan rawat R Jejanta Sungai Buloh. Kita berehat 30 menit. Pelajar kelihatan letih. Selepas penerbangan 13 jam dan jet lag, mungkin mereka hanya mahu ke tandas dan minum air. Apabila bas berhenti di tempat letak kereta R tersebut, saya tidak percaya apa yang saya lihat. Kawasan parkirnya sangat luas. Zon kereta, zon bas, dan zon lori dipisahkan dengan jelas. Malah terdapat deretan stesen pengecasan EV kendaraan elektrik yang canggih. Di stesen rehat Jerman pengecas EV paling banyak pun hanya ada 3 unit. Baiklah, semua berkumpul di depan bas 30 menit lagi. Yuran tandas adalah, saya terhenti memandang pintu masuk. Tiada mesin tiket atau penjaga yang memungut bayaran. Nampaknya percuma, cikgu sorak pelajar sambil berlari keluar. Saya mengekori mereka masuk ke bangunan R. Impresi pertama saya, ini seperti sebuah pusat membeli belah, bukan tempat rehat. Bangunan ini merentasi Lebuh Raya seperti jambatan gergasi. Tingkat bawah penuh dengan gerai makanan dan kedai serbaneka, manakala tingkat atas mempunyai restoran berhawa dingin seperti KFC dan Baskin Robbins dan ruang makan terbuka. Silingnya tinggi dan terang. Di merata tempat terdapat meja dan kerusi yang selesa untuk pemandu berehat. Stesen rehat Jerman kebanyakannya bangunan satu tingkat malap dan kerusinya keras. Saya melangkah ke tandas. Sekali lagi terdapat skrin elektronik seperti di Klia. Kebersihannya bertaraf hotel. Setiap bilik mempunyai bidet pipe air, sesuatu yang jarang ada di Eropa, sinki dengan pengering tangan automatik dan sabun yang sentiasa penuh. Di Jerman walaupun dah bayar 70 sen, kadang-kadang tiada tisu dan sinki, cuma keluar air sejuk. Stesen rehat Perancis atau Itali yang pernah saya pergi lebih teruk. Tetapi di sini ia sangat bersih. Keluar dari tandas ke medan, selera pelajar sudah mula memesan makanan. Melihat menu saya ternganga lagi. Mie kari, laksa RM 12.00, nasi ayam 10.00, nasi lemak ayam goreng 15.00, satai 10 cucuk RM 12.00. Jika ditukar kepada euro, harganya sekitar 2,50 hingga 4 euro. Di stesen rehat Jerman, makanan setanding ini sekurang-kurangnya berharga 12 hingga 15 euro. Cikgu, ini sedap gila. Pelajar sedang makan satai sambil mengangkat ibu jari. Saya memesan nasi kandar. Porsinya besar, rasanya jauh lebih sedap. Dari jangkaan lengkap dengan kuah kari campur yang pekat, sup kosong dan air sejuk disediakan. Di Jerman sebotol air mineral kecil harganya 3 euro. Selesai makan kami berjalan di sekitar. Ada kedai kopi jenama antarabangsa dan juga gerai teh tarik tempatan. Di satu sudut ada kedai serbaneka dan kedai buah-buahan potong. Pelajar membeli kerepek dan air tin, sekali lagi terkejut dengan harganya. Cikgu, harga kat sini tak cekik darah macam kat stesen kereta api atau lapangan terbang kita. Harganya sama macam kat pasar raya biasa. Di ruang legar terdapat beberapa kerusi urut yang boleh digunakan dengan memasukkan wang kertas RM $1. Dinding dipasang TV besar. Di satu sudut lain terdapat stesen pengecasan telepon percuma dengan pelbagai jenis kabel tersedia, dan Wi-Fi percuma di sini berkelajuan 5G. Cikgu, masa dah tamat? Pemandu pelancong menepuk bahu saya. Saya melihat jam sudah 45 menit berlalu, bukan 30. Saya mencari pelajar. Ada yang sedang duduk di kerusi urut, ada yang memborong coklat di kedai serbaneka, ada yang sedang membuat panggilan video menggunakan Wi-Fi laju. Baiklah, jom gerak, hotel dah tunggu. Dengan berat hati dan selepas didesak pelajar melangkah ke bas. Semasa naik, seorang pelajar berkata, "Cikgu, ni betul ke tempat rehat? Lagi bagus dari pusat bandar kampung saya di Jerman." Saya terdiam. Dalam tempoh 15 tahun membawa pelajar ke seluruh Eropa, tiada satu pun tempat rehat yang boleh menandingi apa yang baru kami lihat. Di dalam bas pelajar masih teruja, "Cikgu, esok kita boleh singgah RR lagi tak?" Saya dah hantar gambar laksa kat kawan di Jerman, mereka tak percaya. Kenapa Jerman tak ada sistem lampu isyarat tandas kosong memandang keluar tingkap? Saya termenung. Sepanjang 28 tahun mengajar, saya selalu menekankan kehebatan Eropah kepada pelajar. Autobahan Jerman, kereta api TGV Perancis, ketepatan masa Switzerland. Saya percaya itu bukti Eropah adalah peneraju infrastruktur dunia. Tetapi melihat RR di Malaysia menggoyahkan kepercayaan saya. Saya teringat stesen rehat di Jerman. Tandas berbayar 50 sen hingga 1 euro. Walaupun dapat voucher diskaun 50 sen, ia hanya boleh guna di kedai yang mahal, bukan untuk makanan. Harga makanan mencekik darah. Sandwich sejuk 79 euro. Makanan panas 12,18 euro. Kemudahan asas malap parkir sempit dan bercampur aduk wifi berbayar.
Walaupun ada pengecas EV jumlahnya sedikit dan selalu rosak, tetapi Air Malaysia. Tandas percuma, sistem pintar kebersihan taraf hotel makanan murah, dan pelbagai wifi, dan pengecas percuma kerusi urut parkir luas dan surau yang indah. Semuanya di tengah lebuh raya. Saya mengeluarkan komputer riba. Saya perlu menulis laporan untuk lembaga sekolah. Saya membuat carian internet untuk memahami lebih lanjut tentang Air Malaysia. Hasil carian mengejutkan. Air di Malaysia dikendalikan oleh syarikat konsesi lebuh raya seperti PLUS dan dipantau oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Terdapat puluhan Air besar di seluruh negara pada jarak yang strategik. Apa yang lebih mengejutkan adalah polisi harganya. Pihak berkuasa menetapkan harga makanan di Air tidak boleh terlalu mahal berbanding harga pasaran luar. Ini dipanggil polisi harga kawalan untuk mengelak penindasan. Di Jerman sebaliknya berlaku. Harga di stesen rehat 30,50% lebih mahal kerana monopoli lokasi. Saya juga mencari info tentang Clia. Clia konsisten, memenangi anugerah kualiti perkhidmatan dan kecekapan imigresen. Nombor tidak menipu. Keyakinan saya bahawa infrastruktur Eropah adalah yang terbaik tidak dibuktikan dengan data. Sebaliknya Malaysia mendahului dalam banyak aspek kemanusiaan. Kami tiba di hotel di Kuala Lumpur jam 9 malam. Selepas pelajar masuk bilik saya, berbual dengan pemandu pelancong kami, seorang wanita Melayu, berusia 30-an yang pernah belajar di Jerman. Cikgu pelajar nampak suka betul dengan tadi dia tersenyum. Sangat berbeza dengan Jerman bukan? Saya mengangguk, jujur saya terkejut. Saya selalu fikir autobahn Jerman nomor 1. Dia menghirup kopi dan berkata, saya duduk di Jerman 5 tahun. Mula-mula saya kagum dengan sistem Jerman yang efisien. Tapi bila balik Malaysia pandangan saya berubah. Apa bezanya tanya saya? Jerman utamakan kecekapan efisiensi. Malaysia utamakan keselesaan dan budi bahasa hospitality. Contohnya autobahn memang laju tapi stesen rehat cuma tempat untuk fungsi asas. Di Malaysia lebuh raya mengutamakan keselamatan dan keselesaan pengguna. Air bukan sekadar tempat berhenti tapi sebahagian daripada kegembiraan perjalanan part of the journey. Kata-katanya berlegar di fikiran saya. Kecekapan versus keselesaan. Sistem pendidikan Jerman juga begitu. Efisien, tapi kaku. Pelajar mesti ikut peraturan. Ketepatan lebih penting dari kreativiti. Tapi hari ini di Air wajah pelajar nampak berbeza. Mereka meneroka dengan bebas. Hari kedua kami melawat Museum Negara dan Menara Berkembar Petronas KLCC. Pelajar berkumpul seawal 7.30 pagi penuh semangat. Cikgu hari ini singgah Air lagi tak tanya Markus, saya ketawa. Hari ini kita dalam bandar KL tak lalu lebuh raya. Tapi kita akan makan tengah hari di restoran nasi kandar terkenal. Semasa lawatan di Museum Negara pelajar tekun mendengar sejarah Kesultanan Melayu Melaka dan penjajahan. Namun waktu rehat di museum menarik perhatian saya. Pelajar menggunakan tandas awam museum dan sekali lagi bersorak. Cikgu kat sini pun tandas bersih ada paip air dan perkuma jerit hana. Museum di Berlin pun kenakan bayaran €1 untuk tandas. Makan tengah hari di restoran nasi kandar di Kampung Baru sangat meriah. Dengan bajet 25 kira-kira €5 seorang meja penuh dengan ayam goreng berempah daging kicap sayur dan telur sotong. Di Jerman hidangan sebanyak ini akan menelan belanja sekurang-kurangnya €30. Cikgu kenapa makanan Malaysia murah dan banyak gila tanya Lukas. Pemandu pelancong menjelaskan budaya makan di luar sangat besar di sini. Persaingan sengit jadi harga kompetitif, tapi kualiti mesti sedap. Lagipun dalam budaya kami, tetamu mesti dilayan dengan makanan yang banyak. Malam itu saya menelepon suami di Jerman. Sayang saya alami kejutan budaya di Malaysia. Kenapa makanan tak sedap usik suami? Saya ceritakan segalanya. Air Sungai Buloh tandas makanan. Suami saya diam dan akhirnya berkata, jadi selama ini kita syok sendirilah ya. Nampaknya begitu dan pelajar yang sedar dulu perkara ni. Hari ketiga kami bertolak ke Pulau Pinang. Perjalanan menaiki bas selama 4 jam melalui lebuh raya utara selatan. Pelajar bertanya sebaik sahaja naik bas Cikgu mana kita singgah kali ini? Saya senyum. Pemandu cadangkan, Gunung Semanggol, atau mungkin Tapah. Kira-kira sejam setengah kemudian bas berhenti di Air Tapah. Suasananya berbeza. Ia terletak berhampiran kawasan bukit udaranya sedikit segar. Di sini selain medan selera tarikan utamanya adalah deretan gerai buah-buahan tempatan. Jambu, batu mangga nenas dan limau Bali digantung dengan cantik.
Pelajar teruja melihat buah-buahan eksotik yang dijual dengan harga jauh lebih murah berbanding pasar raya di Eropa. Cikgu tak pernah nampak benda macam ni kat stesen rehat Jerman, kata seorang pelajar. Saya mengangguk. Stesen rehat Jerman cuma ada kedai serbaneka franchise yang mahal. Di sini R membantu ekonomi penduduk tempatan dengan menyediakan gerai jualan produk tempatan. Di bahagian belakang terdapat taman kecil dan wakaf untuk duduk berehat sambil menikmati pemandangan hijau. Ada juga taman permainan kanak-kanak, ini ruang untuk keluarga. Di Jerman, kanak-kanak bising di stesen rehat akan dipandang serong. Di sini kanak-kanak bermain dengan gembira sementara ibu bapa makan. Saya duduk di bangku taman memerhati pelajar. Ada yang sedang makan jambu asam boy, ada yang minum air tebu, ada yang duduk berbual di wakaf. Wajah mereka nampak tenang dan bahagia. Hana duduk di sebelah saya. Cikgu, boleh saya tanya, kenapa Jerman tak buat macam ni? Jerman kan negara lebih kaya. Hana, ini bukan soal duit. Ini soal falsafah. Jerman anggap stesen rehat tempat untuk fungsi minimum. Masuk kencing keluar. Malaysia anggap stesen rehat sebahagian daripada pengalaman perjalanan. Tempat untuk nikmati makanan rehat betul-betul dan solat. Hana mengangguk. Malaysia betul. Perjalanan bukan cuma pasal destinasi. Proses perjalanan tu pun penting. Saya tersenyum. Pelajar 17 tahun ini faham apa yang saya ambil masa 28 tahun untuk sedar. Masa untuk bertolak. Kali ini semua pelajar berkumpul tepat pada masanya. Mereka sudah faham rutin RR. Semasa naik bas, 11 orang pelajar berkata, "Cikgu, balik Jerman nanti mesti kami rasa lain bila tengok stesen rehat sana. 2 hari di Pulau Pinang berlalu dengan pantas. Georgetown, seni jalanan Bukit Bendera, dan makanan penjajah di Gurney Drive." Pelajar sangat gembira. Tetapi topik perbualan mereka masih berbalik kepada RRRR seterusnya bila saya nak beli kerepek ubi kat RR bawa balik Jerman. Hari terakhir kami menaiki bas dari Pulau Pinang kembali ke KLIA. Perjalanan 4 jam setengah. Kami berhenti di RR Jejantas Ayer Keroh, melencong sedikit ke arah selatan sebelum pusing balik ke Klia, atau mungkin singgah di RR Seremban arah selatan untuk pengalaman unik Bumbung Minangkabau jika jadual mengizinkan. Katakanlah kami singgah di RR Seremban kerana seni binanya yang unik. RR Seremban mempunyai bumbung Minangkabau yang melengkung indah. Pelajar kagum dengan seni bina tradisional di sebuah hentian lebuh raya moden. Di sini mereka memborong cenderamata dan makanan terakhir. Saya membeli serunding dan dodol. Semasa makan tengah hari terakhir nasi biryani gam. Saya bertanya, apa yang paling kamu ingat pasal Malaysia? Seperti dijangka majoriti menyebut RRRR lah cikgu. Makanan murah, tandas percuma, wifi laju. Tapi Markus memberikan jawapan berbeza. Saya kagum dengan sikap rakyat Malaysia terhadap infrastruktur. Di Jerman kita anggap infrastruktur hak yang memang patut ada sebab kita bayar cukai. Tapi di Malaysia infrastruktur nampak macam alat untuk bahagiakan orang. R bukan sekadar tempat rehat, tapi tempat yang buat perjalanan jadi seronok. Kata-kata Markus sangat mendalam. Di Jerman, infrastruktur adalah tentang memindahkan A ke B dengan efisien. Di Malaysia, ia tentang memberi nilai kepada perjalanan itu sendiri. Masa untuk ke lapangan terbang, pelajar kelihatan berat hati. Cikgu, 5 minit lagi. Saya belum ambil gambar dengan bumbung Minangkabau tu. Lagi 1 lagu lepas tu kita gerak. Saya ketawa. Kapal terbang tak tunggu kita. Nanti tak pasal-pasal jadi pendatang tanpa izin. Mereka melangkah perlahan ke bas. Hana menoleh ke arah bangunan R. Cikgu, saya nak datang sini lagi. Lukas menyampuk saya pun. Mesti saya akan benci stesen rehat Jerman lepas ni. Sebelum naik bas kami mengambil gambar berkumpulan di hadapan mercu tanda RR tersebut. Wajah mereka tersenyum tapi mata penuh rasa sayang. Bas bergerak dan pelajar memandang RR sehingga ia hilang dari pandangan. Selamat tinggal RR Malaysia. Saya pasti akan kembali, bisik seorang pelajar. Mata saya berkaca. 28 tahun mengajar ini kali pertama pelajar mengucapkan selamat tinggal kepada stesen rehat. Tiba di Klia kami ada masa 4 jam. Selepas urusan daftar masuk yang pantas kami masuk ke kawasan bebas cukai. Kali ini kami meneroka dengan tenang. Pelajar membeli coklat jenama Malaysia batik dan cenderamata. Saya terdengar staf kedai menyapa dalam bahasa Jerman. Guten Tag, boleh saya bantu? Fasihnya bahasa Jerman, awak tanya saya. Staf itu tersenyum. Saya belajar bahasa asing sebagai elektif di universiti. Di Klia ramai staf boleh berbahasa Mandarin, Arab, Jepun dan sikit-sikit Eropah. Hebat. Di Frankfurt susah nak cari staf yang ramah berbahasa Inggris, apatah lagi bahasa lain. Kami melawat anjung tinjau viewing deck.
dan melihat pameran seni tempatan di dalam terminal. Semuanya percuma. Ada pelajar yang ingin mandi, dan Clea menyediakan kemudahan pancuran mandi percuma di sesetengah lounge atau surau besar, mempunyai kemudahan mandi yang selesa. Di pintu pelepasan suasana agak suram. Hana datang kepada saya. Cikgu saya betul-betul suka Malaysia, terutamanya cara mereka memanusiakan infrastruktur. Jerman bina sistem, manusia kena ikut sistem. Malaysia fikir pasal manusia dulu baru sistem ikut. Dari airport air sampai ke museum semua rasa welcoming. Saya mengangguk. Tepat sekali. Pesawat berlepas. Tanah Malaysia semakin jauh. Saya nampak kiala, nampak lebuh raya, nampak titik-titik cahaya air yang kami pernah singgah. Pelajar masih memandang keluar tingkap. Pandangan mereka bukan sekadar sedih tapi penuh tekad. Tekad untuk mengubah sesuatu bila pulang ke Jerman nanti. 13 jam kemudian kami mendarat di Frankfurt. Perbezaan terus terasa. Immigration 30 menit, bag 25 menit, tandas 1 euro tiada skrin kosong, kopi 7 euro. Seminggu lalu ini semua normal, sekarang terasa menjengkelkan. Pelajar mula membandingkan. Clea cuma 15 saat, tandas Malaysia percuma. Kopi apa mahal sangat nih? Baiklah semua, saya menenangkan mereka. Sekarang adalah masa untuk cari makna perjalanan sebenar. Kita kena sampaikan apa yang kita lihat dan cipta perubahan. Seminggu selepas kembali ke sekolah, saya menghantar laporan kepada lembaga pengarah. Tajuknya, Apa yang saya belajar di Malaysia, infrastruktur wujud untuk manusia. Laporan setebal 52 muka surat itu membandingkan KLIA Air pengangkutan awam dan fasiliti pelancongan Malaysia dengan Jerman. Pengerusi lembaga berkata, Cikgu Sofi, ini bukan sekadar laporan lawatan. Ini refleksi untuk sistem pendidikan kita. Seperti Malaysia mengutamakan manusia dalam infrastruktur, adakah kita mengutamakan pelajar dalam pendidikan? Pelajar juga berubah. Markus menulis artikel di majalah sekolah tentang Air Malaysia yang tular. Hana memulakan projek reformasi tandas sekolah, mencadangkan sistem penunjuk kekosongan dan kebersihan. Lukas membuat video YouTube membandingkan KLIA dan Frankfurt yang mendapat 100,000 tontonan. Musim sejuk tahun itu saya dijemput membentangkan kertas kerja di persidangan pendidikan Jerman. Topiknya impak lawatan antarabangsa. Saya menggunakan Malaysia sebagai kajian kes utama. Ramai guru bertanya, betul ke Air Malaysia sebagus itu? Saya jawab jujur, ya, dan saya sendiri pun terkesan. Tahun berikutnya sekolah sekali lagi merancang lawatan ke Malaysia. Permohonan terlalu ramai sehingga terpaksa buat cabutan undi. Kisah Air legenda sudah tersebar. 2 tahun berlalu. Sekolah kami kini ada sistem penunjuk kekosongan tandas projek pelajar. Harga kantin diturunkan 15%. Ruang rehat pelajar ada wifi laju dan pengecas percuma. Perubahan kecil, tapi bermula dari inspirasi di Malaysia. Kadang-kadang saya tanya pelajar batch lama, apa kenangan paling best di Malaysia? Jawapannya tetap sama, Cikgu. 23 pelajar sekolah tinggi Heidelberg enggan meninggalkan Lebuh Raya Malaysia, bukan sekadar kerana fasiliti, tetapi kerana perbezaan falsafah. Jerman mengejar kecekapan, Malaysia meraihkan kemanusiaan. Nombor tidak menipu, tetapi pengalaman sebenar lebih bermakna. Cikgu Sophie Miller belajar di Malaysia bahawa infrastruktur adalah untuk manusia. Perjalanan adalah tentang proses dan mata hati pelajar kadang-kadang melihat kebenaran lebih jelas daripada pakar. Dan perubahan besar di sebuah sekolah di Jerman bermula dari sebuah hentian rehat di Lebuh Raya Utara Selatan Malaysia.